Okey, jadi semalam tu kita belajar pasal 3 nisbah sudut kamu kan. Namanya sin costan, namanya cosecant, secant dengan cotangent kan. Lepas tu kita cari nilai untuk sebenarnya baru fokus pada sekuan pertama lah, betul? Dengan sudut tirus kan. Ya, ini dikata kat kamu kita nak menentukan nilai nisbah trigo bagi sebarang sudut. Jadi bila dia kata sebarang sudut, maksudnya sekuan pertama, kedua, ketiga, keempat lah sudut dia jadi lebih besar daripada 90 darjah. Faham? Itu maksud dia. Menentukan nilai nisbah trigo bagi sebarang sudut. Jadi dia ada beberapa kaedah lah. Jadi kaedah yang pertama, kaedah yang paling senang, kita boleh menggunakan kalkulator kan. Jadi kita boleh picit je terus kalkulator. Kalau dia dalam sukuan kedua, jawapan kalkulator kamu akan jadi negatif lah. Ikutlah. Kalau sin tu dia positif lagi lah. Contohnya, mari kita try picit lah. Kata sin 120 kata. Betul lah. Jadi kamu dapat jawapan positif kan. Jadi kalau kamu picit sin dalam sukuan ketiga tu 215. 9, 18, 27. Kamu dapat negatif. Jadi kalkulator kamu dia dah tahu dah sin ni wujud dalam 4 sukuan kan. Jadi kalau kata sudut kamu tu dalam sebarang, kamu letak apa sebarang nilai pun dia akan bagi kamu jawapan kamu lah. Okay, dia akan bagi jawapan yang betul. Faham? Jadi kamu boleh cari dengan kalkulator. Okay, jadi sama juga kalau dia negatif, kamu boleh try. Kamu masukkan negatif. Negatif ni maksudnya dia kena pergi daripada sukuan keempat kan. Jadi yang ni dia akan landing dalam sukuan keberapa ni 215 ni. Dia landing sukuan keberapa tu? Sukuan kedua. Jadi add sugar to coffee kan. Add sugar to coffee. Di sini tu patut positif kan. Jadi kalau kamu key in negatif 215 darjah 12 minit kat kalkulator kamu. Cikgu tengah picit kalkulator tu okay. Jadi kamu dapat jawapan dia positif. Betul lah. Okay, jadi kamu dapat jawapan 0.5764 ni. Sebab dia faham maksud negatif dalam kurungan ni maksudnya kamu punya sudut tu negatif. Faham lah. Cuma kalau dia secant macam ni kamu tak boleh lah picit kalkulator kan. Kamu kena convert dia jadi 1 per cos dulu baru kamu picit kalkulator. Jadi yang ni dia picit 4.14 radian, maksudnya dia picit kalkulator dalam mode radian. Cuba kamu try. Kamu tukar kalkulator kamu mode radian, ingat tak macam nak tukar? Picit sampai dia keluar gra kan. Degree radian dengan grain ni apa? Cikgu tak ingat. Lepas tu masukkan 1/cos 4.14 tu. Jadi itu cara dia kalau sudut tu dalam radian. Ada ke cikgu nak dengan tunjuk kamu kalkulator, kamu pandai ke semua ni? Cikgu kata cikgu ni lain, cikgu kata ni tak sama dengan kalkulator kamu. Kan ini kan, ni mode degree kan. Jadi kamu kena ubah mode dia jadi mode ni radian lah. Mode radian. Jadi waktu kalau dalam mode radian baru kamu boleh picit untuk radian ni. Jadi 1 bahagi cos kurungan cos negatif 4.14 itu nampak tu. Jadi dapat jawapan negatif 1.846. Make sure kamu check kalau mode kalkulator kamu dalam radian. Ada soalan? Kenapa menjahit? Kamu tak dengar ke suara cikgu? Okay. Kamu nak pergi toilet gigi. Okay. Jadi kalau dalam mode radian, memang untuk radian je dah. Jadi kalau dalam darjah, kamu tukar balik degree lah. Picit balik degree. Jadi selalunya mode kalkulator kamu nak set dia dalam degree lah. Macam mana pun, kecuali kalau time kamu nak picit dia radian. Lepas tu kamu tukar balik lah. Dapat dah nah. Jadi yang ni cara kalkulator simple saja. Boleh je pakai kalkulator. Okay. Jadi yang ni bulatan unit. Yang ni soalan spesifik lah. Yang ni kamu belajar tak dalam maths. Dia macam koordinat kan. Jadi sebab dia Cartesian. Jadi dia ada koordinat-koordinat lah. X, Y, SY kan. Jadi kita kena ingat soh kahtua kita lah untuk kes yang ni. Soh kahtua. Jadi kamu boleh tahu lah siapa yang berkaitan dengan X. Dari sisi X dengan Y kan. Siapa yang X, siapa yang Y. Jadi kalau cos ni dia berkaitan dengan koordinat X lah. Koordinat X. Kalau sin dia berkait dengan koordinat Y dia.
Jadi yang ni radius dia 1. Jadi radius 1 ni dia tak kacau apa-apa sangat. Dia tak ada apa-apa, dia 1. Jadi kamu nampak dia jadi segitiga kamu. Kalau kita lengkapkan segitiga ni. Ini 1. Lepas tu ini S ni Y kan. Jadi kita ada sisi 1 per set 2. Lepas tu kita ada sisi 1 per set 2. Itulah gitu per triangle untuk 45 darjah. Okey, jadi dia kata kat kamu cari untuk cos 135. Jadi kalau cos 135 tu dia landing dalam sekuan yang kedua kan. Ini 90, 180 kan. Ini dalam sekuan kedua kan. Jadi kalau sekuan kedua tu maksudnya dia dah sampai. Cikgu rasa ini kita boleh kira kot. Ini 45, ni 45. Yang ni 45. 45 campur 45 campur 45 dapat berapa? Ah, 135 kan. Maknanya line yang ni lah. Line yang ni. Di line yang ni koordinat dia dia punya koordinat X dia negatif. Kan? Sebab dia duduk sini kan. Koordinat Y dia adalah positif. Jadi titik ni lah. Yang ni titik untuk 135 ni. Jadi masa tu koordinat dia yang ni. Jadi yang ni X kamu, yang ni Y kamu. Jadi sebab dia cos, kita tengok koordinat X dia lah. Kan? Jadi kita tengok koordinat X dia. Kamu tahu kan apa cos kita tengok koordinat X kan? Sebab kah. Kita tengok tapak dia. Tapak dia dengan kamu punya hypotenuse kan. Jadi kita dapat, kita dapat cos kita tu negatif 1 over set 2. Boleh kah. Kita tengok kah lah maksudnya. Okay. Jadi tanya cikgu kalau kamu tak faham. Lepas tu B ni dia nak cosecant pi per 4 rad ni. Jadi pi per 4 ni kita boleh convert jadi degree lah. Boleh lah. Jadi, kalau kata, ingat tak cikgu kata kalau 2 pi tu 360 darjah kan. Jadi pi 180 darjah. Pi per 2 90 darjah. Ini pi per 4. Pi per 4 tu maksudnya dia 45. Jadi kalau kata dia negatif maksudnya dia dalam sekuan keempat lah. Dia duduk dalam sekuan keempat sebab dia negatif 45 darjah lah. Jadi dia kat sini. Dia kat sekuan yang ni. Dia kat kesuan kat sini negatif 45. Dia akan melibatkan koordinat yang ni kan. Jadi koordinat yang ni X dia 1 over set 2. Y dia negatif 1 over set 2. Jadi cosecant theta sama dengan 1 over sin theta kan. Ini dia sama dengan 1 over sin negatif 45 kamu. Alright. Jadi sin kan. So opposite bahagi dengan hypotenuse kamu kan. Jadi opposite side kamu adalah Y lah. Boleh? Y ni kan. Y. Jadi dia punya nilai value untuk sin negatif 45 tu negatif 1 over set 2. Jadi sebab dia ada 1 ke atas tu kita akan songsangkan. Jadi dia jadi macam ni. Kan? Jadi kita akan songsang. Ada 1 pun kita akan songsangkan tingkat bawah, tingkat atas. Jawapannya negatif set 2 lah sebab tu jawapannya negatif set 2. Boleh Jadi yang ni kita tengok koordinat. Tapi koordinat ni sudut dia special je lah. Sudut khas lah kan. 45 bolehlah baca kan. Tapi kalau koordinat dia lain sikit, kita tak boleh pecahkan kita punya Cartesian ni kan. Jadi kita tak boleh baca lah. Dia untuk sudut-sudut spesifik lah. 45. Okay, 90 macam tu lah. Okay. Jadi kita tengok yang seterusnya. Yang ni yang kita biasa guna. Yang ni namanya add sugar to coffee lah. Okay. Jadi untuk yang ni kita akan sentiasa lukis segitiga. Kan macam cikgu cerita kat kamu dulu kan. Jadi kita ada segitiga dalam 4 sukuan. Jadi bila kita lukis segitiga, sudut ni mesti sudut tirus kan. Jadi walaupun dia dalam sukuan kedua, dia kena diwakilkan oleh sudut tirus sepadan dia. Jadi kalau kata sudut dalam sukuan pertama, dia memang adalah sudut tirus sebenar kan. Tapi katakan dia dah masuk sukuan kedua macam ni. Kata sudut dia 130 darjah. Sekarang kita nak lukis triangle tu. Kan? Jadi 130 tu sebenarnya dari sini ke sini. Ni 130 degrees. Jadi sudut tirus sepadan tu kita boleh cari dia untuk sukuan kedua. Kita boleh cari dia dengan kita ambil 180. Kita tolakkan dengan nilai sudut tu. Jadi kita dapat sudut tirus sepadan. Dapat berapa tu? 50 darjah kan? Ini 50 darjah.
Jadi bila kita kata sudut tirus sepadan tu, kita kena ingat kita punya positive negative sign. Kita kena ingat add sugar to coffee tu. Jadi kita wakilkan, yang ni tak apalah sebab yang ni sin positif kan dalam sekuan yang kedua kan. Jadi maknanya sin 50 adalah sama dengan sin 130. Tapi katakan dia jatuh dalam sekuan yang ketiga, bagi cikgu satu nilai sekuan ketiga. 210, kata 210 dah masuk sukan ketiga kan. Jadi sukan ketiga tu kita akan putar. Dia lebih sikit, dia sampai sini dia 210 macam tu. Jadi kalau kita nak cari nilai sudut tirus sepadan kita dalam sukan ketiga, kita kena ambil 180 darjah. Nampak tak, dia dah lengkap 180 kan. Tolak dengan 210 kita. Sorry. Benda ni. Kita kena ambil 210, kita tolak dengan 180 darjah. Jadi ni jalan kerja dia untuk sukuan yang ketiga. Boleh nah? Jadi dia berbeza untuk setiap sukuan kan. Jadi untuk sukuan pertama kita terus ambil sudut tirus tu. Kalau kita nak dapat sudut tirus sepadan dalam sukuan kedua, 180 darjah tolak dengan theta kita tu. Theta ni maknanya theta dan sukuan tu 130 cikgu tadi. Boleh? Jadi kalau kata dia jatuh dalam sekuan ketiga, dia 210 darjah, dia dah over 180 kan. Jadi kita akan ambil 210, kita akan ambil theta, kita tolak 180. Okay, jadi ni dapat berapa ni? 8, 9, 10, 20 kan. 180, 190, 200, 30 darjah kan. Jadi maksudnya sudut tirus sepadan dia 30 darjah. Dia katakan ni sin tadi kan cikgu katakan. Sin 210. Sebab dalam sukuan ketiga sin negatif kan. Jadi dia ada negative sign kat depan ni. Kamu kena include negative sign ni. Dia sama dengan negatif sin 30 kamu. Boleh ya? Jadi kita kena ingat kamu punya add sugar to coffee kalau kata kita nak guna sudut tirus sepadan gitu. Ini penting lah, bukan maksudnya optional lah. Soalan banyak keluar dalam bentuk yang macam ni. Kamu kena remember dia punya negative positive sign ni. Jadi untuk sukuan yang last kali, kata sudut tu sudut yang jatuh dalam sukuan keempat. Kamu tengok dia putar banyak mana. Jadi dia putar daripada sukuan pertama tu sampai sukuan keempat macam ni kan. Ni nampak tak? Dia akan melengkapkan 360 darjah bila kita tambah dengan sudut tirus kan. Jadi untuk sukuan keempat, kalau kita nak cari sudut tirus sepadan dia, kita kena ambil 360 tolak dengan nilai sudut kita tu. Kata sudut kita tu berapa cikgu bagi kat kamu 310 kata. Jadi dari sini sampai sini 310. Jadi sudut tirus sepadan kamu akan melengkapkan 360 tu. Jadi untuk dapat sudut tirus sepadan tu kamu kena ambil 360 tolak dengan theta. Theta untuk kes ni yang cikgu tulis ni 310 darjah tu. Boleh lah. Jadi kita akan dapat sudut tirus sepadan. Dia sama juga sebab kalau kata di sin dia ada dia negatif dalam sukuan yang keempat ni kan. Jadi sin 310 kamu adalah sama dengan negatif sin berapa tu? 360 tolak dengan 310. 50. Okay lah. Jadi kamu boleh try calculator. Dia sama dua orang. Cuma dia ada negatif kan. Jadi kata sin 310. Dapat negatif 0.766 kan. Jadi kalau sin sudut tirus sepadan dia 310 tu 360 tolak 310 tu sudut tirus sepadan kan sin 50. Sin 50 kamu dapat positif nilai, nampak tak? Jadi kalau kata kita nak guna sudut tirus tu, kita kena ingatlah 310 tu dia sukuan keempat jadi sin negatif. Jadi kamu kena buang negatif sign lepas kamu kecil calculator. Faham lah? Jadi itu cara dia. Yang ni ditunjuk kamu table. Tak payahlah kita tengok table ni, kita ingat add sugar to coffee tu table ni meninggal kepala kamu. Nah, ingatlah kamu kena ingat yang tu. Yang ni lah. Hafal lah. Okey. Akronim masing-masing. To coffee. Okey. Jadi yang ingat yang kamu tulis ni siapa yang positif dalam sukuan tu. Ini maksudnya kalau cosinus dia akan negatif lah dalam sukuan ni kan. Jadi cosinus ni special sikit tau kalau untuk cos. Sebab apa? Kamu tengok dia positif kat sukuan ni. Dia negatif sukuan ni, negatif sukuan ni, positif sukuan ni. Jadi kalau kata sudut tu positif, sudut theta tu positif, ni positif kan. Dia akan pergi sini ke sini kan.
Jadi sin dia sama dengan kalau sudut tu negatif. Nampak tak? Sudut dia sama. Jadi sama, dia seorang je macam tu. Nah, dia punya maknanya kalau kita pergi ke depan ke belakang, kita boleh picitkan kereta cara yang sama sebab dia punya simbol dia sama. Tapi orang lain semua berubah nah. Kalau yang sin dengan tan kamu tu berubah, untuk cos saja yang macam tu. Okey, mari kita tengok dia kata kesimpulan dia apa. Kesimpulannya, tanda setiap misbah trigo bagi sudut dalam sukuan berbeza adalah seperti raja di sebelah. Okey, Haniah dia simpulkan dia. Dia tak tulis ni kan, dia tulis ni saja. Okey, jadi kamu ingat lah kenapa dia ada sign-sign ni, sebab cikgu kata sudut tu bila putar dia ada koordinat Y dengan koordinat X dia yang akan jadi positif dan negatif selang-selang kan. Jadi sebab tu dia akan jadi sekejap dia ni positif, kejap dia ni negatif. Nah, okey. Ni dia bagi kamu contoh. Contoh ni kita nak pakai sudut tiru sepadan kita lah. Sebab apa dia bagi kita jawapan. Kalau dibagi kamu diberi sin ni, maksudnya kita kena guna dia ni. Kan? Jadi untuk kes yang ni kita kena cari sudut tiru sepadan dia dulu. Lepas tu baru kita boleh gantikan dengan nilai yang sepadan lah. Okay, jadi diberi sin 30 0.5 dan cos 30 0.866. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Secant 150. Jadi secant 150 adalah sama dengan 1 per cos 150 kan. Jadi cos 150 tu maksudnya di dalam sukuan yang kedua kan. Jadi kita cari sudut tiru sepadan dia dalam sukuan kedua. Kita kena ambil 180 tolak dengan 150. Boleh lah, logik lah. Kalau mungkin ni kamu nampak lah kenapa dia ni kena tolak 180. Kenapa dia ni kena tambah 180. Okay, ataupun kenapa 180 kena tolak pada dia. Okay, macam tu. Jadi yang ni 180 tolak dengan 150, kita dapat sudut tiru sepadan dia 30. Maknanya kamu punya secant ni adalah sama kan. Jadi secant ni cos kan. Jadi dalam sukuan kedua dia adalah negatif kan. Jadi dia sama dengan negatif secant 30. Jadi negatif secant 30 tu 1 over dia negatif lah cos 30 ni. Okey, jadi dia tulis kat kamu kat bawah ni sebab yang ni contoh. Jadi bila dah jadi cos 30 baru kita boleh gantikan dengan 0.866 tu dapat jawapan negatif 1.155. Ini dia tak bagi kamu picit kalkulator lah, kamu kena tunjuk jalan kerja. Faham tak? Dia bagi macam ni jangan picit kalkulator kot. Boleh. Maknanya dapat jawapan tapi kamu tak dapat markah lah. Silap-silap dia bagi kamu kosong. Dia tak akan bagi kamu markah jawapan akhir pun sebab kamu tak ikut kehendak soalan. Okay, B. B ni secant negatif 13/6 pi. Kalau cikgu convert kan lah. Convert kan daripada pi ni jadi dalam degree. Nah, buat apa kita nak dalam pi kan? Jadi kita akan darabkan dia dengan 180 bahagi dengan pi. Betul lah, kena ingat lah ni. Jadi kita darabkan, kita dapat berapa tu? Berapa sudut dia tu? Berapa sudut dia? Dapat berapa? Besar ni. Besar ya. Betul tak? Kita dapat 60. 390. Kenapa kamu dapat 60 ya? 390. Kamu kata dah mukrat kan? 390 kan? Jadi 390 tu yang macam kita belajar sebelum ni lah. Dia putar, dia negatif ke? Dia negatif. Dia negatif kan? Jadi kita kena putar dia pada Cartesian gitu tu. 390 kan? Jadi sudut dia boleh jadi besar daripada 360 lah sebab kita dah belajar lah. Kalau kata dia besar lagi, kita boleh putar dia lebih kan. Okay, jadi kalau dia 390, cara kita nak dapat dia punya sudut tiru sepadan, kita kena tolakkan dia dengan 360 lah kan. Okay, jadi yang ni dia start di sini kan. 390 ni 360. Jadi dia jatuh dalam sukuan yang keempat. Sama macam gambar yang dilukis tu. Jadi ini sudut tiru sepadan dia. Yang ni, yang cikgu highlight ni lah. Jadi sudut tiru sepadan dia kita boleh dapat bila kita tolakkan dengan 360 darjah sebab dia dah pergi over 360 degree kan. Jadi dia sama dengan 30 darjah. Jadi sebab dia dalam sukuan keempat, tadi dia tengah cakap pasal apa? 1 per cos kan? Ya ke? Betul lah 1 per cos. Jadi cos dan sukuan keempat add sugar to coffee
positif. Kan? Dia positif. Jadi jawapan dia adalah positif. Faham ke ni? Faham lah. Jadi yang ni nampak tak dia tulis ni? Yang ni cikgu kata special untuk cos secant negatif 390 sama dengan ya ke? Dia sama dengan jawapan dia dalam sukan pertama dia. Dia tak ada negative sign. Betul lah, kamu faham ni kan? Dia dalam sukan keempat jadi dia positif. Dia ni pun positif yang sini kan? Sini pun positif. Jadi kita boleh tukar. Dia ada secant 30 darjah sama saja. Okay. Jadi kalau cos sama tu sebenarnya. Cos sama. Maknanya kalau dia negatif ke dia positif ke kita akan dapat jawapan dia betul. Faham tak? Maksudnya kamu faham kan? Sebab tadi cikgu kata tadi tu. Cikgu peningkan kamu pula. Jadi dia terus sama dengan secant 30. Dia sama dengan nilai dalam sukan pertama. Sebab sukan keempat pun dia positif juga. Okay, jadi dia tak ada negative sign kat depan. Jadi jawapan dia 1.155. Nanti kamu faham lagi lah bila kita buat latihan. Tapi kalau tan semua ni dia ada negative sign depan dia. Cotangent pun ada. Cos saja. Cos sama. Okay, jadi secant ikut cos sebab dia satu per cos kan. Jadi secant dia sama. Okay lah. Jadi tapi cosecant ikut sin jadi dia ada negatif. Ya, okay. Okay, ni satu lagi contoh soalan. Diberi cos A sama dengan 2/5. Jadi kalau dia bagi macam ni, kita akan lukis segitiga dia lah. Dan dia kamu tengok sudut dia kat mana ni. Dia jatuh dalam sukan keberapa ni. Ini sukan keberapa ni? Sukan keberapa ni? Yang mana? Ni dia punya julat ni. Dan A tu sudut A tu daripada 270 sampai 360. Sukan keempat lah. Jadi ni cara ni yang untuk dia beritahu kamu. Dia boleh tulis dalam bentuk julat. Yang ni sukan yang keempat. Sebab dia duduk, macam dia lukis ni lah. Jadi kalau kata sukan keempat, kita akan lukis segitiga tu dalam sukan keempat macam ni. Jadi sebab dia kata cos A tu maknanya ni A ni kan. Sebab sudut dia besar kan. Tapi yang kita lukis segitiga tu kita pakai sudut tirus sepadan. Okay. Jadi kah kan. Jadi dia 2/5. Jadi 2/5. Jadi sisi ni dia cari dengan kamu punya teorem Pythagoras lah. Macam biasa lah. Jadi punca 25 tambah 4. Tambah. Tolak. Tolak sebab dia bukan hypotenuse. Tolak 4. Tadi dapat punca 21 tu. Okay, tak pun negatif sign pun tak apa. Negatif dia akan ikut H sugar to coffee kamu tu. Boleh lah. Jadi kalau dia tanya pasal tan, kita kena ingat tan dalam sukan keempat lah. Jadi first kita tengok dari segitiga tan tu tuan. Punca 21/2 kan. Jadi punca 21/2. Jadi sebab tan add sugar to coffee. Jadi maknanya dalam sukan keempat dia negatif. Jadi kita kena make sure jawapan kita ada negative sign. Faham tak? Sebab dia dalam sukan yang keempat. Jadi kalau sin sin pun akan dapat negatif lah. Jadi sin A. Jadi kalau kita tak payah tulis pun lah yang sama dengan negatif sudut yang dia tulis kat yang benda mana dia tulis. Benda-benda macam ni kita tak payah tulis lah. Jadi kita tulis je jawapan dia apa. Lepas tu kita tulis negative sign dia. Kalau dia negatif. Jadi sin A jadi dia negatif punca 21 per dengan 5. Jadi sebab dia dalam sukan keempat. Jadi jawapan dia negatif punca 21/5. Secant 1 per cos kan. Jadi 1 per cos. Jadi cos 2/5. Jadi secant kita akan jadi 5/2. Jadi sebab dia dalam sukan keempat, sebab tu dia positif lah. Sebab dalam sukan keempat cos positif kan. Jadi secant pun positif juga. Jadi jawapan dia 5/2 positif. Faham lah? Jadi kamu tak payah risaulah kalau soalan macam ni kita lukis je segitiga dia. Dia akan duduk dalam sukan keempat, kita jawab macam sama je macam cara kita jawab dalam, kalau dia dalam sukan mana-mana, cuma kita kena ingat kita punya sign positif negatif add sugar to coffee tu. Boleh? Tapi kaedah dia sama saja. Tak payah risau pasal
A tu sudut dia besar mana, sebab kita akan lukis segitiga tu pakai sudut tiris padan dia. Nah, okey. Okey, yang ni kamu kena hafal sikit kita punya sudut khas. Kita ada 3 segitiga yang kita kena hafal sudut dia. Okey, jadi bila cikgu kata hafal tu maksudnya bila dia nak jawapan tu, dia nak jawapan dalam set macam ni. Jadi kalau kamu bagi jawapan tu dalam bentuk perpuluhan, dia tahu kamu picit kalkulator lah macam tu. Tapi ada kalkulator yang putih tu memang dia keluar jawapan set kan. Jadi yang tu kamu selamat lah. Okay lah. Kalau tidak kes lain, kes kamu pakai kalkulator yang lain, dia akan bagi jawapan dalam perpuluhan lah. Kalau kata kamu type kalkulator kan. Kata kamu shift. Kamu shiftkan. Kamu type tan 30 ni. Kamu tak dapat 1/set 3 ni. Kamu akan dapat dia dalam bentuk perpuluhan kan. Jadi dia tahulah kamu picit kalkulator. Faham lah? Jadi untuk bolehkan kamu, cikgu buka kertas. Untuk bolehkan kamu hafal, cikgu nak kamu ingat sikit saja maklumat. Jadi kita ingat, untuk kita punya sudut khas tu ada 3 lah. Ni kamu dah belajar dalam maths kan, ni sudut khas kan. Ini memang ada dalam maths cikgu rasa kita ada sudut 30, 60 dengan 45 darjah. Jadi 30, 60 ni kita boleh lukis segitiga yang sama lah. Jadi cikgu nak kamu hafal ataupun kamu picit kalkulator. Cos 60. Cos 60 sama dengan apa? Cos 60 sama dengan apa? 1/5, 1/2. 1/2 kan. Jadi kita boleh lukis segitiga tu dengan maklumat ni. Kamu ingat ni, jangan tak ingat picit kalkulator lah cos 60. Kamu tengok yang mana satu yang keluar nilai yang comel tu. Jadi kita lukis segitiga kita. Dan sukan pertama, sudut dia 60 kan. Jadi sudut 60, sudut pelekat dia 30. Sebab tu cikgu kata segitiga ni kita boleh lukis dia satu kali saja. Okay, jadi cos kan. Jadi kah. Jadi maksudnya kah. Jadi kita tahu 2 sisi. Satu lagi sisi kita cari dengan teorem Pythagoras kita lah. Dia akan jadi set apa tu? 2 kuasa 2 tolak 1 kan. Betul? Jadi dapat jawapan set 3, betul tak ni? Jadi kita ada segitiga. Kita kena cari satu lagi sisi saja. Yang ni kamu ingat. Kamu ingat ni senang untuk kamu keluarkan segitiga kamu. Boleh lah. Jadi cos 60 sama dengan setengah. Ataupun sin 30 lah. Sin 30 setengah lah kan. Okay, jadi bila kita dah ada segitiga, kita boleh dapatkan semua kita punya fungsi, kamu punya nisbah trigonometri kamu kan. Dikatakan sin 60. Sin 60 adalah sama dengan soh kan. Jadi punca 3/2. Faham lah? Jadi kalau tan 60 darjah sama dengan apa? Toa. Jadi punca 3/1. Okay, jadi kamu dah dapat 3/3. Jadi kita dah dapat dah untuk cos 60 darjah. Okay, jadi kalau kata untuk sudut 30 pula, untuk sudut 30, cos 60, okay, cos 30. Cos 30 darjah sama dengan sin 60 kan? Sebab sudut pelengkap kan? Jadi dia sama dengan punca 3/2. Ataupun kalau kamu tengok gambar ni, kamu nampaklah dia punca 3/2 kan? Jadi kalau sin 60 darjah, sin 30 darjah, dia sama dengan cos 60 kan? Ya. Jadi ini gunanya sudut pelengkap kamu boleh siapkan dia dengan lagi cepat. 1/2. Jadi tan 60 sama dengan tan 30. Tan 30 tak ada partner lah. Tan 30 apa dalam gambar tu? 1/3. 1/3. Jadi ni semua maklumat dah. Okay, jadi yang ni segitiga pertama yang kamu kena hafal. Satu lagi segitiga tu, segitiga 45 darjah tu. Ni segitiga 45 darjah ni yang kamu kena ingat tan 45. Tan 45 sama dengan apa? Tan 45. Tan 45 sama dengan apa? Cik kalkulator. Tan 45 apa? Tan 45 dia buat apa? 1/1. 1. Jadi dia 1/1 lah. Okay, jadi tan 45 akan bagi kamu segitiga yang comel. Jadi 1/1 kan, toa. Jadi sini 1, sini 1. Okay, jadi kita kena cari hypotenuse dia. Hypotenuse dia 1 kuasa 2 campur 1 kuasa 2, 1 campur 1 lah. Jadi dapat set 2 dia punya hypotenuse. Jadi kita dah ada
semua sisi segitiga kita, jadi kita tahu dah cos 45. Cos 45 sama dengan apa daripada gambar ni? Cos 45 sama dengan apa? Kan? Tak apalah, cikgu cari kan. Lambat kamu ni. Cos 45 sama dengan 1 over sec 2. Jadi cos nampak tak dia 45. Kalau dia punya pelengkap dia sin 45 kan? Dia sin 45 dengan cos 45 akan dapat benda yang sama. Ya nah, sebab 45 pelengkap dia adalah 45. Okey, dan sebaliknya. Okey, jadi kita yang 45 ni kamu ingat tan 45, kamu boleh lukis segitiga dia. Boleh. Jadi kalau kata untuk segitiga 30-60 ni kamu kena ingat cos 60. Cos 60 tu 0.5. Okey, kalau tak sure pergi cek calculator semua tu. Cos 60 apa, sin 60 apa, tan 60 apa, tengok yang mana yang comel. Yang kita guna tu yang comel lah, sebab yang set tu dia takkan keluar sebagai set pada calculator kamu kan. Okey. Faham ke ni? Jadi ni kamu punya sudut khas tu dan cara nak lukis segitiga tu. Okey, kita balik-balik. Jadi ini dia tunjuk kamu macam mana penerokaan ni kan. Jadi kita dapat dah sudut tu. Jadi kita boleh isi table tu sudut 30 ni, tak isilah. Kamu tahu lah tadi. Jadi kita dah ada dah semua, dia dah isikan. Ni dia tulislah dalam nilai pi radian dia kan. Pi per 6, pi per 4, pi per 3. Okay, 60 ni pi per 3. Ni sudut khas dalam radian. Nah, jadi ni nombor kita dapat tadi kan. Jadi cos 30 darjah tadi. Ya, kita double check. Cos 30. Mana cos 30 cikgu tadi? Ni punca 3 per 2. Nampak nah? Jadi memang dia datang daripada segitiga ni lah. Okay, faham lah? Okay, jadi kita dah ada dah cara dia semua. Cara dia ni paling senang lah. Kamu nak ingat lah. Okay, jadi kita dah dapat dah satu table. Jangan hafal dalam table, susah. Hafal macam mana nak lukis segitiga dia. Faham lah? Hafal macam mana nak lukis segitiga dia, kamu dapat semua maklumat ni. Nah, okay. Jadi kalau kata dia, kamu nampak dia pakai sudut khas, jawapan tu mesti nak dia dalam bentuk set lah. Okay, kalau dia pakai sudut khas. Jadi dengan menggunakan nisbah trigonometri dan sudut-sudut khas, cari nilai bagi step yang berikut kan. Jadi cos 315 ni dalam sukuan keempat, kita cari nilai sudut tirus sepadan dia. Jadi kalau dia dalam sukuan keempat ni, terputar macam ni kan. Jadi dia akan landing macam ni. Jadi yang ni sudut 315 kamu. Jadi sudut tirus sepadan dia mesti melekat dengan 4 macam ni. Jadi kita kena ambil 360 tolak dengan 315. Ya, macam dia buat tu lah. Dia dapat 45. Jadi sebab dalam sukuan keempat cos tu positif, jadi dia sama dengan sukuan pertama dia. Jadi cos 45 kamu tadi, tu cikgu kata bila sampai sini, aku kena ingat balik macam mana nak lukis segitiga. Kamu sketch segitiga kamu cepat-cepat lah. Nah, 45 tu. Gitu lah sebab tan 45 tu. Jadi sini tadi set 2 kan. Okay, jadi kita dapat jawapan dia 1 over set. Ini kalau dia sebut sudut khas je, kamu lukis je dua-dua segitiga tu siap-siap. Boleh? Jadi dia akan mudahkan kamu lah. Jadi segitiga kedua tadi yang 60 kan. Okey, jadi kah kan? Kah 1 per 2 kan? Okey, jadi kamu dapat yang ni. Ini 4. 4 tolak 1, 3. Okey, jadi kamu tak memorize lah. Okey, jadi kamu ingat cos 1 per 2 tu. Okey, jadi dia tanya kamu cotangent 5 per 3 pi. Jadi dia convert kan. Yang ni pun penting lah ingat macam mana nak dapat conversion ni. Darab 180. Tengok je pi tu kat mana. Kamu tahu pi tu akan hilang kan. Jadi pi ni duduk bawah, mana 180 tu duduk atas. Dia dapat 300 yang ni. Jadi 300 ni maksudnya dia jatuh dalam sukuan yang keempat. Okey, jadi sukuan keempat, dia punya sudut tirus sepadan dia sama kan, 360 tolak dengan 300 dapat 60. Tapi sebab cotangent ni samalah dengan tangent. Jadi cotangent dengan tangent dalam sukuan yang keempat dia adalah negatif, as sugar to coffee. Jadi benda ni memang berlapis sikit bila kita buat kerja. Jadi first kali kita tengok dulu dia punya sudut tirus sepadan. Lepas tu sebab yang ni kita nak guna sudut pelengkap. Lepas tu kamu kena check dia punya positif negatif sign dia. Jadi kat sini dia sukuan keempat, jadi tangent negatif.
Okay, lepas tu baru kita tengok segitiga kita balik TOA. Kan, TOA. Jadi kita dapat, ini 60 kan, 60 kena tengok daripada sini kan. Betul ke cikgu lukis segitiga cikgu ni? Kah? Betul dah kan? Cos 60. Cotangent. Betul-betul. Sorry cikgu pening sebab cotangent. Cikgu tengok tan terbalik lah. Jadi yang ni tan TOA kan. TOA jadi dia adjacent bahagi dengan opposite side lah untuk cotangent. Jadi kita dapat punca 3. Nah, jadi kita dapat 1/punca 3. Negative sign ni sebab dalam sukuan yang keempat. Nah, jadi kalau secant 480 tu kita kena tolak dulu dengan 360 lah. Kan? Tolak 360 tinggal berapa? Tinggal 120 kan. 120 tu dia negatif. Jadi dia duduk dalam sukuan yang keberapa? Sukuan keberapa? Secant 120 duduk dalam sukuan keberapa? Sukuan kedua. Sukuan ketiga. Nah, sebab dia pusing daripada sukuan keempat ni. Dia akan jatuh dalam sukuan ketiga kan. Secant ni 1 per apa? 1 per cos kan? 1 per cos. Jadi kalau ada 1 per cos, as you go to coffee, dia akan negatif dalam sukuan yang ketiga tu. Faham lah? Jadi dia negatif 120. Lepas tu kamu cari sudut tirus sepadan dia. Kalau dia negatif 120. Ini kan, ni sudut sepadan ni kan. Jadi kamu nak dapat sudut sepadan tu 180 tolak 120 lah. Okay, dapat sudut tirus sepadan tu dapat 60 darjah ni. 60 darjah ni sebab dia duduk dalam sukuan ketiga. Kamu punya cos negatif dalam sukuan ketiga sebab tu ada negatif sign lah. Jadi 60 tadi kita tengok triangle kita. Apa tadi? Cos kan? Kah. 1 per 2 kan? Jadi dia 2 per 1 lah. Jadi dapat jawapan 2 negatif 2. Sebab dalam sukuan ketiga. Boleh ni? Kompleks tak? Tak kan? Okey kan? Mungkin cikgu je bunyi dia macam kompleks. Boleh lah? Okey. Alright, mari kita buat latihan ni. Cikgu rasa sekarang ni pukul 9 kan, kita sempat buat latihan sendiri saja. Kita simpan ni untuk next class, kita tak apa. Ni kita copy kan ni. Kecil sikit. Screen. Susah ke dia botak kat situ? Okey. Jadi untuk bab ni memang kita kena sentiasa kena sketch segitiga lah. Nah, kena ingat macam mana nak sketch segitiga. Tak susah, seronok je rasa. Alright. Tapi mungkin mendebar sikit. Allah. Yang satu ni kita tak payah buat dia suruh cari dengan kalkulator kan. Okey. Cari nilai bagi step yang berikut menggunakan kalkulator. Berikan jawapan anda betul pada 4 tempat perpuluhan. Nah, jadi ni picit kalkulator saja. Dia akan bagi kamu jawapan lah. Jadi semua orang tahu nak picit kalkulator kan. Jadi tan 165.7 tu dapat jawapan apa? Nah, dapat jawapan apa? Kita cikgu. Janganlah bunda banyak sangat. Dia nak minta 4. Dia nak minta 4 tempat perpuluhan. Siapa ni yang bagi cikgu jawapan? 0.2549. Ada negatif sign sebab dalam sukuan kedua kan. Jadi sukuan kedua betul lah. Negatif sign tu jangan lupa bubuh lah. 0.2549. Patuh arahan lah. Kalau kamu tak patuh tak dapat markah lah. Jadi cotangent 1 per tan kan. Nanti kita convert dulu. 1 per tan negatif 555. Okay, jadi kamu boleh picit tan negatif 55 dulu 1 per answer kan dia. Dapat sama saja. Negatif tan negatif 555. Dapat negatif 0.2679 tu kan. 1 bagi answer. Dapat jawapan apa? Negatif 3.7. Negatif 3.731. Okay, jadi kalau dia ada kuasa 2, kita akan kuasa 2 kan jawapan dia. Jadi ini kalkulator kamu dalam mode write. Tekan kalkulator kamu mode write. Okay, kamu akan picitkan dia. Cikgu kenapa bahagi
Kenapa bahagi tan? Sebab cotangent. Cotangent ni bukan cos. Ni cotangent. Kamu ingat kita ada 6 benda atas hari tu. Jadi cotangent ni satu petan. Boleh? Okey. Check kamu ni tulisan jadi besar. Cikgu ada ubah apa-apa ke? Dia nak jadi kecil lah. Menjahit. Kamu tak dengar kot kelas cikgu hari tu. Okey. Ini cotangent satu petan. Jadi picit tan negatif 55 satu per answer dia. Boleh nak? Okey, jadi yang ni tukar dulu. Yang ni apa? Satu per apa? Satu per sin kan? Sin kuasa 2 1.2 rad. Okey, jadi kalau dia ada kuasa 2 maknanya kita kena kuasa 2 kan jawapan kita tu. Boleh faham tak? Jadi kamu picit sin 1.2 tu dalam unit radian. Okey, jadi sin negatif 1.2 buah negatif sign tu sebab tu penting untuk kamu dapat jawapan sekuan. Lepas tu kamu kuasa 2 kan dia. Lepas tu kamu 1 per kan answer. Dapat jawapan apa? Dapat jawapan apa? Latihan apa? Latihan kendiri 6.3. Siapa dah picit ke? Terpicit kan cepat. Dapat jawapan apa? Negatif 1.0729. Salah. Kamu dah kuasa 2 ke belum? Belum. Ni picit macam ni. Sin 1.2. Kan? Sin negatif 1.2. Kuasa 2 kan? Maknanya dah picit sin negatif 1.2 tu answer tu kuasa 2 kan? Lepas tu 1 per answer. Siapa dah picit lagi? Apa jawapan dia? Orang lain ada jawapan lain? Jawapan dia positif. Jawapan dia jadi positif. Sebab yang ni 1 per sin lah. 1.2 tu cikgu tak sure lah dia dalam sekuan ke berapa gitu kan. Kena tukar dia jadi dalam degree. Baru cikgu tahu dia dalam sekuan ke berapa. 1.15. Okey, tu betul jawapan dia. 1.1511. Boleh tak? Faham lah. Jadi kalau dia ada kuasa 2, maksudnya kita kuasa 2 sajalah. Alright. Jadi ini secant negatif 16 per 9 pi ni. Kita picit pakai kalkulator ke ni ya? Picit pakai kalkulator je lah. Okey, jadi secant 1 per cos 1 per cos negatif 16 per 9 pi. Yang ni picit kalkulator kita dalam unit radian juga. Sebab kalau dia ada pi saja dia dalam unit radian . Jadi kalau cikgu picit dulu negatif 16 per 9 tu darab dulu dengan pi. Okey, darab dulu dengan pi dapat negatif 5.585 tu kan. Lepas tu baru cikgu coskan answer dia. Lepas tu satu per answer. Okey, jadi cikgu dapat jawapan yang ni dia ada kuasa 2 ke? Tak, dia ada negatif. Cikgu bubuh negatif kat dia. Kena bubuh dalam kurungan ke? Negatif. Kamu kita cikgu kalau kamu dah picit kita cikgu jawapan dia. Negatif 16 per 9. 1.3 ya. 0.305. 4. Betul 1.3054. Okey, pandai kamu. Cikgu picit jadi tak? Orang lain jadi tak picit? Jadi darab cos kan? Cos answer 1 bagi answer. Betul 1.3054. Okey dah. Picit ni dulu. Cikgu picit ni dulu. Negatif 16 per 9 pi calculator. Lepas tu cos kan dia. Lepas tu 1 per kan answer kamu. Boleh nak faham tak arahan cikgu? Faham lah? Okey. 1.3054 kamu dapat. Alright. Jadi kita tengok soalan nombor 2 ni. Cikgu buat dengan kamu lah sebab masa nak habis noh. Dengan menggunakan bulatan unit. Jadi dia dah label lah kamu semua. Tapi ni sudut khas kamu cikgu rasa kan. Sebab comel je nilai dia noh. Jadi dia suruh cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi kalau yang ni kita tak payah tukar terus, kita tengok je dia jatuh dalam sekuan ke berapa. Di sin 330 dia akan jatuh dalam sekuan ke berapa? Banyak ni dia belah. dia belah 3. Kenapa dia belah 3? Satu sudut ni berapa? Satu saiz sudut ni berapa? 30. 30 kan? Okey, jadi dia pecah ni
30, 30, 30. Macam kamu punya pizza. Jadi 330 tu 10 lah benda ni kan, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. Jadi dia jatuh dalam sukuan yang keempat. Yang tu kamu tahu lah kan sebab 330 kan. Jadi dia merujuk kepada koordinat yang ni. Betul tak cikgu kira? Bukan. 330 11 kan? 330 sebelah lah. Sebelah lah. Sini lah. Sini. Sini lah. 330 tu 30. 330 bahagi 30. Tu maksud cikgu lah. 130 bahagi 30. Ada 11 pi ni. Faham ke ni cikgu cerita ni? Kamu jangan pening kepala pula. Cikgu cepat-cepat ni. Ni. Salah titik. Okay. Okay. 30 sebab satu sukan 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18 macam tu lah. Sampai dia jadi 330. 330 tu merujuk pada koordinat yang ni. Jadi dia tengah cakap pasal sin kan. Jadi kalau dia tengah cakap pasal sin, dia ambil kira nilai y dia, betul. Jadi nilai y dia negatif 1/2. Jadi jawapan dia negatif 1/2. Betul tak? Cuba cek calculator. Sin 330 dapat apa? Tak dapat pun. Dapat apa? Dapat lain lah. Dapat lain lah. Okey, jap. Negatif 1/2. Ya, padahal cikgu tak tukar calculator cikgu Mukrat. Cik baik kamu kita cikgu. Okey. Sin 330 dapat negatif 1/2 kan? Betul. Okey, ni betul jawapan ni. Faham ke ni macam mana nak baca kita punya koordinat sistem ni? Boleh? Boleh ikut? Okey. Jadi kalau sin soha, jadi dia kait dengan koordinat y. Faham tak? Sebab opposite side, kamu ingat cara cikgu lukis segitiga sini. Sini lah. Jadi ni theta, ni baring ni x kan? Ni y kan? Jadi y, x ni adjacent lah. Adjacent, y ni opposite side. Yang ni radius bulatan kamu lah 1. Okay, right. Jadi b pula tan 2/3 pi. Yang ni kita convert dulu. 2/3 pi tu berapa darjah? Berapa darjah? Berapa darjah 2/3 pi? 3 pi. Darabkan dengan 180. Jadi berapa sudut tu? Berapa sudut dalam darjah? 120. 120. Jadi 120 adalah dalam CP3 kan? 3, 6, 9, 12. Jadi koordinat dia yang ini. Ada negatif ke? Tak ada kan? Okey, dari sini lah. Jadi tan. Jadi tan dia ambil, dia kita kena bahagi sikit kot. Dia toa kan? Toa. Jadi dia y bahagi dengan x kan? Negatif 1. Negatif pula. Punca 3/2 tu. Yang ni lah. Y lah. Ni x lah. Ni y. Ni toa y bahagi x lah. Punca 3/2 bahagi negatif 1/2. Itu kan. Jadi sama dengan punca 3/2 darab negatif 2/1. Dia dapat jawapan negatif 3. Punca negatif. Negatif punca 3. Betul tak tu jawapan dia? Mana lah? Sekejap. Buku teks kita. Betul lah? Faham ni? Faham Okey. Jadi tan 2/3 ni 120 darjah. 120 darjah tu yang ni yang cikgu baca 30, 60, 90. Okey, 9, 3, 6, 9, 12. Jadi dia merujuk kepada koordinat yang ni. Ni sebab dia tan, dia opposite bahagi dengan adjacent. Maknanya dia y bahagi dengan x lah. Jadi kita permudahan ni. Kita dapat jawapan negatif punca 3 ni. Okey, negatif 3. Boleh nak? Jadi kita buat laju sikit. Yang kotangen 7/6 pi ni berapa dalam darjah? 7/6 darabkan dengan 180. Dapat berapa? Dapat berapa? 7/6 dapat 210. Okey, jadi kita akan tengok kotangen. Jadi terbalik kan, dia akan tengok AO kan. AO tapi pada sudut 210. Dia jatuh kat koordinat yang mana 1. 210 bahagi 37 kan. 210 bahagi 30 dapat 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, jadi dia landing kat koordinat yang ni. Jadi kita kena ambil di ni lah. Jadi AO. Jadi X bahagi dengan Y lah, terbalik dengan tadi. Tak muat dah cikgu nak tulis. Jadi negatif punca 3/2 bahagi dengan negatif 1/2. Okey, jadi dia jadi negatif punca 3/2 darab negatif 2/1 kan. Dapat jawapan yang sama ke? Tak jawapan yang sama. Okey, jadi C jawapan dia punca 3. Dua-dua ada negatif kan? Okey, jadi jawapan dia akan jadi positif. Negatif. Potong-potong. Jadi dapat jawapan punca 3. Punca 3. Okey lah, ini jawapan yang ni punca 3. Faham dah kan? Okey. Jadi cos 600. 600 ni tak adalah kat sini. Kita kena tolak dulu. Tolak berapa ni? 600 nak tolak berapa? 360. Tolak 360 dulu. Dapat berapa? Tinggal berapa? 240. Okey, 240. 240 bahagi dengan 30 tu nah. Sonok juga lah. Okey, jadi dapat 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia jatuh kat koordinat yang ini. Cos kan? Jadi cos tu kita akan ambil nilai X tu lah. Jadi nilai X dia negatif set 3/2. Negatif set 3/2. Salah lah. Salah. X dia. Ni cikgu confuse ni. Cos. Jadi kita nak nilai X dia. X kan? Sebab K kan? Tapak lah. Jadi negatif 1/2. Okey, jadi jawapan dia negatif 1/2. Jadi cosecant negatif 7/2 pi. Cari Sat. 7/2 ni berapa dalam darjah? 7/2 tu berapa? 630. 630. Jadi ada negatif. Jadi 630 sama macam tadi kan, kita kena tolak dia dengan 360. Negatif kat luar lah, tolak je. Jadi dapat berapa tu? Sudut dia berapa? 270. 270. Jadi 270 bahagi 30. 9. Jadi yang ni dia negatif kan. Jadi kita kena ikut daripada bawah ni lah, daripada sukan keempat. Betul tak? Jadi kita kena ikut dari sukan keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia sampai sini kan. 9 koordinat dia yang ni kan. Jadi cosecant maknanya 1/sin. 1/sin maksudnya kita tengok koordinat Y dia, jadi jawapan dia adalah 1. Betul tak? Ni jawapan dia 1. 1 dapat. Ni dapat 1. Okay, jadi kalau dia negatif, kamu kena ingat dah dia ikut clockwise. Kalau dia positif, dia anti clockwise. Alright, jadi yang last one ni, Allah. Ada dua benda. Dia kata sin pi/2. Sin pi/2 tu sin 90 lah. Sin 90 tolak dengan secant 3 pi. 3 pi lah pula. Okey, 3 pi. 3 pi tu berapa? 3 darab 180 nah. Jadi dapat 540. 540 tolak dulu dengan 360. Jadi dapat 180. 180 tu kita nak tengok dia dalam sukan ke berapa. Bagi 30. 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini lah. Okay. Jadi dia secant kan, dia 1/cos kan. Kalau dia 1/cos, cos kita negatif 1. Dia negatif 1 jugalah sebab kita songsangkan 1 kan. Jadi dia negatif 1. Jadi sin 90 kita. Sin 90 duduk sini kan. Jadi dia nilai Y sin 91 kan. Betul tak sin 91? Betul lah. Jadi ni lah 1. 1 ni lah. Jadi 1 tolak 1. Boleh lah. Jadi 1 tolak 1. Dapat jawapan 2 lah. 2. Penuh buku cikgu dah. Okay, dapat jawapan 2. Betul lah. Faham ni? Tu cikgu dalam buku teks je ada soalan macam ni. Ni baru. Dalam maths ada ke macam ni? Ada? Okay, dengan cari sudut tirus sepadan bagi sudut-sudut berikut. Okay, jadi yang ni simple saja. 335. Macam nak cari sudut tirus dia? Macam nak cari sudut tirus 335? Kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Tolak. Tolak dengan
Siapa tolak siapa? 360 tolak dia. Betul nah? Jadi kalau sukan keempat 360 tolak dia. Dia dapat jawapan berapa tu? 360 tolak 335. Dapat jawapan 25. 25 darjah. Okey, ni sudut tirus padan dia. Nah, okey. Jadi 2/3 rad. Tukarkan. Ini nak jawapan dalam rad juga ke? Nak jawapan dalam rad ke? Yelah kot kan dah bagi dalam radian tu dia nak dah jawapan dalam rad lah nah. Jadi kalau 2/3 pi radian payah dia dalam pi ni. Cikgu kena convert kan. Nanti kita convert dia balik. Nah, jadi kita darab 180 dulu. Dapat berapa sudut dia tu? Dapat berapa sudut dia? 120. 120. Jadi 120 dalam sukan kedua kan. Jadi sukan kedua saya nak cari sudut tirus padan dia. Saya nak cari sudut tirus padan dia. 180. 180. Tolak dia kan? Okey, jadi dapat 60 lah. Okey, jadi 60 darjah ni kita convert je balik jadi kita punya pi ni dalam sebutan pi ni maksudnya kita kena darab dia dengan pi per 180 kan? Betul lah. 1/3 rad. Dapat 1/3 rad. Betul kamu ingat tadi kan? 1/3 rad. 1/3 pi rad. Nah, ada pi lah. Okey. Cikgu pun jawapan pun dah tak tahu pergi mana dah. Betul kan? Mana dia? Hilang dah. Betul. Okey, itu betul. Okey, jadi 7/3 pi radian ni. Ni pun sama. Kita tukar dah dulu. Cikgu tak boleh lah tengok dia dalam pi ni. Mungkin kalau kamu suka pecahan, kamu sukalah dia dalam pi lah. Ni darab 180, berapa sudut dia ni? 420. 420. Betul? 420 besar sangat kan? Jadi kita kena buang dulu 360. Dapat 60 kan? Jadi 60 maknanya sudut tirus padan dia 60 lah. 60 tu sama macam tadi. Pi per 3 rad. Okey, yang 710 ni pun kita sama juga. Kita kena buang dulu 360. Dapat apa? 350. Okey, 350 ni sudut tirus sepadan dia apa? 360 darjah tolak dengan 350 sebab dia sukan keempat kan. Betul? Faham? Dapat 10 darjah. Jadi 10 darjah. 10 darjah lah jawapan dia. 10 darjah. Mana jawapan dia? Setiap kali cikgu tengok hilang. 10 darjah betul. Okey. 9.27 dah. Kelas kita habis kau apa? 9.30 kan? Dengan menunjukkan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, cari nilai bagi setiap yang berikut. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Yang ni kena pakai sudut khas kamu. Cikgu bagi kamu sebagai homework je boleh ni. Dah tinggal 3 minit ni tak sempat. Jadi untuk yang ni kamu kena lukis segitiga dia. Cikgu tunjuk kamu segitiga tu balik nah. Daripada segitiga ni kamu tengoklah dia kamu kena cari sudut tirus padan ni baru kita boleh guna segitiga ni kan. Jadi segitiga 45 tu tan 45 1 punca 2. Okey, lepas tu kita ada cos 60 sama dengan 1/2. Cos 60 sama 1/2 kah kan. Jadi kat sini sisi dia punca 3. Jadi nampak tak? Jadi kita boleh draw lukisan ni dengan senang. Kalau dia tanya kamu secant 150, dia tukar dulu jadi sudut tirus padan dia sama dengan secant 30 kan. Secant 30 tu 1 per cos 30. 1 per cos 30 tu maksudnya kamu rujuk segitiga ni. Jadi kamu rujuk segitiga ni kah punca 3/2. Tak habis lagi kerja kamu kan. Jadi sebab dia sudut dalam sukuan yang kedua, jadi kita kena letak negatif sign pada dia lah. Jadi jawapan dia negatif punca 3/2. Boleh? Faham kan? Jadi kamu cuba buat latihan yang nombor 4 ni. Sebagai homework kamu sebab kita dah habis masa dah. Okey. Jadi next class kita akan belajar berlukis graf pula.
Hari ni je homework kamu. Kalau ada problem kamu tanya cikgu Nah. Kalau banyak orang ada problem, cikgu boleh bincang dengan kamu lah macam mana nak jawab. Ni nah okey ke? Faham ke ni? Faham kan? Boleh lah. Boleh lah. Kalau ada problem tanya nah. Ni kalau